Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, kita bertemu lagi Ramadan yang keempat. Kan? Maksudnya kita dah ada video dan slide yang keempat. Untuk Ramadan yang keempat ni, kita dah masuk topik persoalan kajian. Jadi kalau boleh saya ulang balik, kita dah selesai latar belakang kajian. Kita dah selesai penyataan masalah. Kita dah selesai objektif kajian dan hari ini adalah persoalan kajian. Jadi memang Pak Cik memang plan untuk khususkan untuk bab pengenalan ni, kita perhalusi satu-satu supaya kita jelas. Okey. Jadi kita terus kepada perkongsian untuk persoalan kajian. Jadi ilmu semalam yang kita cover berkaitan dengan objektif kajian sangat dekat. Jadi kalau kita nak faham persoalan kajian, kita kena faham juga persoalan kajian. Begitu juga, nak faham persoalan kajian, kena faham objektif. Nak faham objektif, kena ada persoalan kajian. Jadi di sini ada 10 perkara secara ringkas melibatkan 5 faktor utama bila kita discuss tentang persoalan kajian. Di sini juga saya menjelaskan maksud persoalan kajian ataupun di sini saya tulis RQ yang bertepatan dengan research objektif secara spesifik. Jadi sama macam semalam. SMART. Specific and measurable. Boleh diukur, analyze ataupun boleh dianalisis. Realistik dan kesesuaian tempoh masa dalam sebuah penyelidikan juga dipanggil SMART. Jadi kita bina research question ni berdasarkan objektif. Secara umum dia, kalau objektif tu ayat penyata, persoalan kajian ni ayat soal. Okey, tetapi dalam satu-satu keadaan kita boleh pertimbangkan dalam keadaan kelaziman dan biasa ya, research question dibina selepas research objektif. Bermaksud bahawa bila kita ada objektif, kita boleh bina research question. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam penyelidikan tertentu, ada yang tidak perlukan persoalan kajian. Contoh dalam bidang sains, bidang kejuruteraan, teknologi. Ada sebahagian penyelidik itu tidak ada persoalan kajian, dia cuma ada objektif kajian saja. Okey, jadi dia ada researcher yang mulakan dengan objektif, research objektif, kemudian research question. Ada penyelidikan cuma ada research objektif sahaja. Okey? Jadi bila ada objektif, dia ada persoalan kajian. Jadi dia tak boleh, oh ada objektif tapi tak ada persoalan kajian. Dia tak bolehlah sekejap ada sekejap tak ada kan. Objektif satu ada persoalan kajian, objektif nombor 2 tak ada pula persoalan kajian. Okey, dalam keadaan-keadaan yang berbeza tetapi wujud dalam keadaan yang sedikit, ada research yang bermula research question dulu. Jangan rasa terkejut pula kan. Jadi wujud juga yang mana research question dibina dulu. Maksudnya dibina persoalan. Daripada persoalan objektif kajian. Maksudnya dia bina persoalan kajian dulu. Katalah persoalan kajian dia ada 4. Dia ada 1, persoalan kajian 1, persoalan kajian 2, persoalan kajian 3 dan persoalan kajian 4. Mungkin dekat sini bila dalam kes ni mungkin objektif dia pun ada 4. Untuk persoalan kajian 1, dia ada objektif kajian 1. Begitulah 2, 3 dan 4. Jadi kat sini relax, kita kena berfikiran terbuka. Ada penyelidikan yang ada objektif sahaja, ada kajian yang ada objektif dari research question, iaitu ada mulakan dengan objektif kemudian diakhiri dengan persoalan kajian. Ada yang dimulakan dengan persoalan kajian yang diakhiri dengan objektif kajian. Jadi terbukalah bila kita faham macam tu. Okey, macam sebelum-sebelum ni, 5 perkara utama bila kita nak faham tentang persoalan kajian. Perkara pertama adalah format dan sifat. Okey, seperti semalam saya tekankan lagi juga, persoalan kajian ni kadang-kadang kena melihat format. Macam tadi saya beritahu, ada yang perlu, ada yang letak research question, ada yang tak letak research question. Ikutlah format universiti sekiranya berkaitan dengan tesis. Malah dekat universiti pun ada bidang-bidang tertentu. Mungkin bidang sains, bidang social science, mungkin format dia berbeza-beza. Apatah lagi kalau universiti itu berbeza. Okey, yang kedua adalah ayat soal yang biasanya dia akan diakhiri dengan tanda soal. Itu kadang-kadang pun nampak mistake kecil kan, tapi selaku penilai kita kena jujur, kita juga komen. Okey, kenapa saya tengok objektif dan persoalan kajian ni macam sama je?
Tiba-tiba kita ditanya soalan itu. Kita pun pelik. Dalam kelas saya pun saya beritahu bahawa kenalah sama, kena align. Tapi maksudnya sama kat sini, maksudnya dua-dua dalam bentuk ayat penyata. Kenapa objektif dalam bentuk ayat penyata? Kenapa persoalan kajian pun dalam ayat penyata? Jadi tak boleh kan? Persoalan kajian mestilah dalam bentuk ayat soal. Barulah bertepatan dengan nama dia sendiri, iaitu persoalan kajian rujuk pada ayat soal. Jadi perkara pertama iaitu format dan sifat. Secara spesifik kita ada format universiti. Yang kedua adalah ayat soal. Maksudnya ayat yang kita bina dalam persoalan kajian harus diakhiri dengan tanda soal. Okey. Jadi sama seperti objektif kajian, persoalan kajian pun mesti ada SMART. Jadi nak bina persoalan kajian pun persoalan kajian yang bersifat spesifik. Persoalan kajian yang bersifat measurable, yang boleh diukur. Persoalan kajian yang bersifat analisis, yang boleh dianalisis. Persoalan kajian yang bersifat realistik, dia mestilah realistik. Dan juga yang terakhir adalah persoalan kajian juga harus dan turut adalah merujuk pada timeliness. Sebuah penyelidikan, contohnya dalam pengajian master dan PhD, dia ada pengkhususan tempoh masa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lagi-lagi kalau kita nak mencapai graduate on time. Okey, yang pertama kena tahu. Kena ambil tahu. Lagi-lagi kalau kita baru nak start, kita kena ambil tahu. Okey, yang kedua adalah perkara yang saya ulang balik. Kalau dalam latar belakang pun ada, dalam penyataan masalah pun ada, dalam objektif pun ada, dalam research question pun ada. Iaitu perkara dia adalah alignment. Okey, kalau pernah dengar ataupun pernah pergi kursus dengan saya, kalau ayat panjang ni saya panggil balancing and alignment. Macam balancing tayar lah pula kan. Tapi benda tu yang sama. Kita ialah dalam masa-masa tertentu kalau kita baca buku ataupun kita dengar dekat YouTube ke kat mana-mana perkongsian ilmu, ada yang highlight perkara yang sama, iaitu balancing dan alignment. Maksudnya kena ada keseimbangan dan keselarian. Okey, jadi perkara pertama bila kita dah sampai research question, perkara sebelum apa? Macam semalam. Kalau buat objektif perkara sebelum, kena problem statement kena selari dengan latar belakang. Kalau research objektif, kena selari dengan penyataan masalah. Kalau research question atau persoalan kajian ni harus selari dengan research objektif. Itu dia. Maksudnya sebelum kita nak berhadapan dengan research question, kita dah berhadapan dengan research objektif. Jadi research question kena selari dengan research objektif. Okey, kemudian ke depan. Contohnya dalam penyelidikan kuantitatif, kalau kualitatif tak terlibat. Selepas research question apa? Hipotesis. Walaupun hipotesis ni unik. Yelah, kalau saya ada yang letak dekat chapter 2, mungkin ada yang chapter 3 tapi lebih sesuai dekat chapter 2. Tapi ada format universiti yang letak hipotesis ni dekat chapter 1. Dekat bab pengenalan ni. Sebab tu nanti kita dalam siri ni kita akan bincang hipotesis tu dekat dalam bahagian awal, dalam bab pengenalan. Okey, jadi jika kita melaksanakan kuantitatif, ada yang harus diuji, ada yang harus kita testing, kita perlu bina hipotesis. Jadi research question kita nanti harus selari dengan yang next selepas ini, iaitu research hypothesis. Jadi saya ulang balik, alignment, research question harus selari dengan research objektif, dan research question ni juga perlu selari dengan research hypothesis. Jadi poin yang kedua adalah berkaitan dengan alignment. Perkara yang ketiga, sebelum pergi perkara ketiga, macam biasa dalam kitaran saya ni, saya akan ada anak panah, kat situ saya tulis SMART. Jangan lupa bahawa bukan objektif kajian saja, persoalan kajian pun harus SMART. Okey, perkara ketiga adalah ketetapan bilangan. Dia ketetapan dan bilangan sebenarnya. Okey, jadi kat sini saya nak betulkan sikit. Nanti kat dalam slide nanti lainlah rupa dia kan. Okey, ketetapan dan bilangan. Jadi nak tunjukkan sini bahawa research question untuk perkara yang ketiga ni, inilah perkara tema dia. Okey, setiap research objektif mesti ada research question. Itu yang saya cakap awal-awal tadi, intro tadi. Kita tak nak nanti tiba-tiba bila kita nak menyelesaikan persoalan kajian. Okey, persoalan kajian kita tahu merujuk pada research objektif. Tapi kita tengok nanti bila kita nak analisis ataupun panel bila baca, kenapa ada objektif tapi tak ada research question? Bila jadi macam tu, bermakna ada persoalan kajian yang belum diselesaikan. Itu yang kita tak nak. Bila kita buat research question, make sure align dengan research objektif. Dan kita kena check bahawa setiap objektif kita mesti ada research question. Jadi nak bina research question ni kena prihatin juga, kena teliti. Make sure research question kita cukup. Make sure research question kita cukup. Okey, kemudian poin yang keenam, bilangan research question tidak semestinya ada satu saja.
Boleh lebih daripada satu. Maksud dia macam ni, kalau kita nak buat persoalan kajian untuk objektif nombor satu, tak semestinya research question mesti satu juga. Okey, untuk satu objektif, boleh, bila kita buat objektif, lepas ni kita akan buat persoalan kajian. Untuk persoalan kajian merujuk pada objektif nombor satu, tak semestinya satu. Okey, mungkin objektif dia membangunkan modul. Okey, dalam nak membangunkan modul, itu statement objektif dia, kita nak akan bina pula persoalan kajian. Jadi untuk objektif nombor satu pembinaan modul ni, kita boleh bina persoalan kajian lebih daripada satu. Itu maksud dia. Tak semestinya kalau ada satu objektif persoalan kajian pun mesti satu. Tak semestinya. Boleh lebih dari satu. Okey. Kemudian, tidak semua research question perlu hipotesis. Ini untuk dikhususkan untuk penyelidikan kuantitatif. Kena ingat jangan paksa diri. Tak semua kuantitatif kajian ataupun kita dalam penyelidikan kuantitatif, objektif kita atau persoalan kita kena ada hipotesis. Tu kena ambil tahu bahawa ada berkaitan kan. Tidak semua research question perlu hipotesis. Ini selepas ni lah. Bila kita nak memahami tentang persoalan kajian ni, kita kena tengok di depan, kita tengok benda yang kat belakang kan. Kita tengok benda yang kiri dan kanan. Jadi kena tak boleh dipisahkan. Jadi bila cerita research question tak boleh pisahkan dengan objektif dan tak boleh dipisahkan dengan research hypothesis. Lagi-lagi untuk penyelidik kuantitatif. Namun walaupun kajian dia menggunakan mono method kuantitatif, ada statement research question yang tidak perlu hipotesis. Besok nanti kalau saya cerita hipotesis, saya akan align balik benda yang sama. Hipotesis perlu merujuk pada research question ataupun research objektif. Macam kita bilangkan tadi kan, ada kajian yang tidak ada research question, dia ada objektif terus hipotesis. Bermaksud hipotesis nanti kena selari dengan objektif. Tapi kalau dia ada research question, hipotesis harus selari dengan research question. Itu perkara yang 5. Nombor 5 tadi, setiap research objektif mesti ada research question. Perkara yang ke-6, bilangan research question tidak semestinya ada satu saja, iaitu boleh lebih daripada satu. Yang perkara yang 7, tidak semua research question perlu hipotesis walaupun kajian itu adalah kajian kuantitatif. Okey, kita tengok perkara yang ke-4. Kata kerja. Seperti semalam, objektif ada kata kerja. Kalau saya ulang balik semalam, kata kerja dia mengenal pasti, menentukan, menganalisis, meneroka, menjelaskan, membangunkan, mengesahkan. Itu kata kerja dalam objektif. Jadi ada kata kerja yang dalam research questions. Kan? Jadi research question biasanya kita gunakan tanda soal lah kan. Apakah, mengapakah, bagaimanakah. Itu biasanya dalam bentuk persoalan kajian. Tetapi bila kita nak bina persoalan kajian itu, sama seperti objektif kajian semalam, sangat penting kena tahu purpose dia untuk apa. Kita tak boleh simply semua apakah. Kalau contoh kuantitatif, contoh kuantitatif dia akan gunakan dua kalau dalam bahasa Melayu, iaitu apakah dan adakah. Apakah bila tiada hipotesis. Bila research question kita tak ada hipotesis, boleh gunakan apakah. Kalau ada hipotesis, kena guna adakah. Itu untuk kuantitatif. Tapi untuk kualitatif, bebas. Kita pun tahu falsafah dalam kualitatif, falsafah dia subjectively and flexibility. Jadi tak rigid sangat. Jadi tengok kesesuaian konteks untuk mendapatkan kedalaman tentang kefahaman ataupun meaningful tu. Jadi kata kerja tu kena tengok kesesuaian dengan penyelidikan, kesesuaian dengan khususnya metodologi dan juga bersesuaian dengan analisis. Seperti mana yang saya jelaskan dalam objektif semalam, memang sangat penting. Jadi kita boleh buat conclusion, objektif dan research question sangat mementingkan kata kerja yang bersesuaian dengan penyelidikan, khususnya metodologi dan juga analisis. Okey. Yang kesinambungan perkara 8 dengan ke-9 ni ada lanjutannya dengan perkara ke-10, iaitu kesesuaian what, why and how. Okey, mungkin kat sini ada yang perbincangkan untuk level PhD. Jadi ada persoalan timbul, bukanlah kata salah tapi ditanya kenapa kajian kita menggunakan semuanya what. What. Lagi-lagi dalam kualitatif. Kalau dalam kuantitatif tidak mengapa. Tapi kalau dalam kualitatif kenapa semua what? Jadi contohnya, kalau ambil contoh lah kan. Saya guna kajian, contohnya saya buat strategi penyelidikan case study. So case study kita tahu uniqueness. Dan kita tahu kalau kita baca buku dalam case study, Robert Yin dan lain-lain, dia mengatakan case study sangat match bila kita nak bina persoalan kajian menggunakan why dengan how.
kenapa dan bagaimana. Jadi kena study, kena baca banyak tesis, kena baca banyak artikel jurnal, kadang-kadang mengikut kesesuaian bila kita nak buat kajian fenomenologi, grounded theory ke, action research ke, case study ke, etnografi ke, kadang-kadang kita tengok kesesuaian pembinaan persoalan kajian. Nombor satu dah kena capai, make sure persoalan kajian kita selari dengan objektif. Tetapi sesuai tak kita punya pembinaan research question kita nanti, sebab kita dah set dalam minda apa data collection, instrumen nak guna, apa analisis yang kita nak guna. Jadi pembinaan persoalan kajian itu seperti mana poin nombor 8 dengan 9 tadi sangat penting, dan selarikan dan khusus kepada metod analisis. Yang sangat penting, yang perkara yang terakhir adalah strategi penyelidikan dan output kajian. Jelah kalau katakan saya nak bina satu model, saya nak bangunkan modul, jadi ayat paling sesuai untuk persoalan kajian adalah how. How, bagaimana membangunkan alat, bagaimana membangunkan sistem, bagaimana membangunkan modul. Jadi kalau nak bangun, kalau kita nak come out dengan satu output yang fundamental, contohnya kita gunakan how. Jadi ada juga yang mana yang kita perlukan penjelasan yang lebih mendalam, kita memerlukan dari konteks why. Jadi kita tengoklah kesesuaian dalam sebuah penyelidikan, tak kisahlah saintifik dalam bidang sains, bidang technical and engineering, bidang social science dalam kuantitatif dan kualitatif. Kesesuaian ni harus ditimba dari sudut kita meneroka dalam penulisan tesis dan artikel jurnal juga. Saya dan Pak Cik cuma bantu dari segi untuk membuka apa perspektif yang kita harus lihat dan harus dalami bila kita nak memahami kesesuaian. Penetapan objektif semalam dan research question hari ini adalah bersesuaian dan tepat. Okey, jadi perkongsian saya setakat ini saja untuk persoalan kajian. Okey, kita akan berjumpa lagi untuk esok hari untuk siri-siri topik yang berikutnya. Perancangan saya, okey, memang dalam format tesis mungkin outline dia berbeza, tapi untuk menyampaikan dekat. So hari ini banyak kali kita sebut hipotesis. Jadi perancangan saya, esok kita akan bincang tentang hipotesis. Okey, minta maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan sedikit ilmu ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Okey.